Empat. Empat tujuh. Ini dia muka surat. Ni. Empat tujuh tujuh. Empat Empat. Tak sama je. Dah. Sama sikit. Dah ada dah. Okey, ayat 50 dah. 50. Ya, 52. 50. Tapi yang dia tak percaya. Yakub ni ayat 48. Sajalah kita ambil awal sikit. Kita tanya Allah apa nama ni? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dia tanya, mereka berkata bila nak berlaku kiamat ni. Dia tak yakin lah. Sebabnya kan dah, dia kata dah kalau masuk dalam tanah hancur, jadi debu apa semua. Macam mana nak bangkit semula? Kan dibawa ayat akhir surah ni. Dia kata qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Orang Arab tu masa Nabi dakwah tu dibawa tulang-tulang yang hancur. Macam mana tulang yang hancur ni nak dihidupkan semula? Jadi dia tak yakin. Tu yang dia kata wa yaquluna mata hadzal wa'du. Wa'du tu maksud janji Allah nak bangkitkan semula. In kuntum shadiqin, sekiranya kamu benar. Kemudian ma yang zuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yaqsimun. Kemudian berlaku satu tepikan, satu suara yang tepik, dia tak dapat dah. Wahum yaqsimun, sedangkan dia berbala-bala kelahi, tak sempat-sempat dah nak selesaikan masalah. Orang-orang Arab tu lah. Maksudnya kita semualah. Manusia ni di dunia apabila ditiup sangkakala, maka kita tak ada masa. Sekejap saja. Terus meninggal. Orang yang nak berkelahi pun tak sempat nak berbaik. Yang nak tausiah, nak berwasiat harta benda pun tak sempat-sempat dah nak bagi. Itu ayat tu. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim. Yang nak wasiat pun tak dapat nak selesaikan, dan yang keluar tak sempat nak balik ke rumah masing-masing. Fala yujibun. Artinya benda tu sekelip mata je berlaku. Kiamat tu. Kiamat. Dengan tiupan yang kedua lah. Sebab nak bangkit semula ni. Kan? Yang tiupan pertama dah surhatan wahidah dulu tu. Kemudian wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdath ila rabbihim yaksibun. Ni tiupan keduanya. Tiup sangkakala kali kedua tu. Di kedua sinilah. Pertama tu dia ni apabila hak mati dah lah. Hak yang akan mati semuanya. Kemudian duduklah dalam kubur tu. Jadi orang kafir ni dia terkejut lah sebab dia tak percaya kan. Bila dia tak percaya bila berlakunya kiamat tu, dia terkejut. Dengan termanga-manga, tak tahu nak buat apa-apa kan. Lepas tu dia diazab masa dan antara tiupan pertama dengan tiupan kedua. Kalau kita orang mukmin tak ada azab tu, kita akan ditidur ke ataupun masuk dalam Allah min rawdatil jannah. Dah akan dapat bangwan-bangwan syurga. Bukan dalam syurga lagi, tapi untuk duduk di taman-taman syurga.
Jadi bilakah terjadinya janji ini, iaitu hari kebangkitan, jika kamu orang yang benar. Itu ayat 48 tadi. Kemudian orang-orang tidak beriman tu kepada hari kiamat minta supaya hari itu segera dia datangkan. Dalam surah Asy-Syura ayat 18, kerana itu di surah itu Allah berfirman, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yaqsimun. Tak ada lagi yang mereka tunggu-tunggu melainkan satu suara keras. Bukan sangkakala itu suara keras daripada Israfil yang akan menyeksa mereka ketika mereka dalam pertengkaran sesama mereka. Mereka bertengkar, tak sempat-sempat dah nak baik ke nak apa-apa semua. Pertengkaran macam katakanlah kalau jual beli, tak sempat dah tawar menawar. Tak sempat dah nak ambil barang. Baru nak mula jual beli, dah berlaku terus. Sesungguhnya saat kiamat berlaku semasa dua orang berbantah-bantah, yakhisimun tu berbantah-bantah, sedang berjual beli ataupun sedang melakukan urusan dunia tu, membentangkan baju, baru nak angkat baju, kan nak bentang baju, kedua-duanya tak sempat melipat pun tak sempat, cepatnya tempat melipat dia berlaku kiamat. Seorang lelaki membongkok ke dalam kolam, belum sempat mengambil air. Nak ambil air dalam kolam, sebelum sempat dia ambil, dah. Semua tak sempat. Disebut yakhisimun situ. Wala yahti'una tawsiyatan wala ila. Jadi, seorang lelaki membawa pulang susu, tak sempat meminumnya. Nak cakap cepatnya benda tu. Tak sempat. Kemudian Allah menerangkan selepas itu, mereka dimatikan, lalu ditiup sangkakala kali kedua. Mati dah semua tu. Yang menanda, yang pertama telah mati semua. Yang menandakan hari kebangkitan mereka yang dahulunya telah dimatikan. Apabila ditiup kali kedua, bangkit daripada kubur masing-masing. Itu ayat 52. Ayat 50. Dibangkitkan. Marqadina tu macam dia tercengang-cengang. Tercengang-cengang orang kafir tu. Sebab dia dah tak percaya kan dulu. Jadi apabila berlaku betul-betul masa tu, jadi dia rasa hairan lah. Lepas tu mereka sangat hairan, alangkah malang nasib mereka, masih kami iaitu ajaib, siapakah gerangan yang membangunkan kami dari tidur kami. Itu yang dia kata. Sebenarnya bukan tidur yang macam kita tidur di dunia ni. Tidur dia rehat. Kemudian tengok ayat mengikut tafsir Jailani, mereka semasa itu berada di dalam masa antara tiupan pertama dan kedua. Itu dalam tafsir Jailani. Diterangkan. Bila berlaku benda tu kan. Kata Mujahid, mereka sedang beristirahat daripada azab. Daripada azab sebelum tiupan sangkakala yang kedua, sedangkan tidur nyenyak. Dia tidur nyenyak lah. Dalam azab tidur tapi tu kita tak faham tu kan. Al-Khazin menyebut Allah Subhanahu wa taala mengangkat seksa dari mereka
pada masa antara dua tiupan. Dia tak kena rehat, tak seksa lah. Antara dua tiupan tu ikut Khazin kata. Mengangkat seksa dari mereka pada masa antara dua tiupan, sangkakala lalu tertidurlah mereka. Jadi kita kena faham segitulah. Itulah. Kemudian apabila mereka dibangkitkan pada masa tiupan sangkakala kali kedua dan melihat dengan mata kepala mereka akan kegemparan dan kehebatan hari kiamat, mereka menjadi sangat terkejut. Itulah yang dia kata. Seraya berkata, alangkah ajaibnya siapakah yang membangkitkan kami dari tiduran kami. Dia heran. Padahal dia tak percaya. Jadi rasa hairanlah benda tu benar-benar berlaku. Masa di dunia tu dia tak percaya Nabi Muhammad beritahu akan berlakunya kiamat. Apa semua tu, kebangkitan semula. Itulah yang dia sedap di dunia kan. Syurga dunia ni syurga orang bagi kita. Tapi di akhirat nanti kita dapat syurga. Nikmat semua. Kemudian pada masa itu kedengaran suara sama ada dari orang mukmin atau malaikat kata pada dia. Dia mengatakan sebagai jawapan, inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu ayat seterusnya tu. Ma wa'adana ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Jadi orang mukmin ataupun malaikat kata kat dia, inilah kalau kamu tak tahu janji Allah yang kamu tak percaya dulu tu. Daripada Tuhan Maha Pengasih Ar-Rahman, Tuhan Maha Pengasih, dan benarlah perkataan para rasul yang mengkhabarkan adanya hari kebangkitan telah menepati dengan janji dan amaran Allah. Jawapan ini sebagai ejekan kepada mereka, amaran Allah, ejekan daripada ayat atas itulah yang 48 tu. Kan dia tanya, bila berlaku benda ni? Betul ke tak berlaku kebangkitan ni? Sindir lah. Jawapan tu sindir lah kat dia. Ayat yang seterus tu, ayat 52. Kena tengok awal sikit. Tak boleh nak terus ambil yang tu. Kemudian Allah menjelaskan di sini bahawa untuk mengembalikan mereka yang sudah mati menjadi hidup semula tidak mengambil masa yang lama atau masa yang panjang. Allah kata. Dalam tafsir Qurtubi, mereka dibangkitkan berkeadaan hidup dengan hanya kedengaran suara keras tu. Sekali tiup tu hidup terus. Tiupan kali kedua tu. Jadi suara tu daripada malaikat Israfil, wahai tulang belulang. Dia seru. Wahai tulang belulang yang telah hancur dan sendi-sendi yang telah putus dan tulang yang telah berkecai serta rambut yang berselerok. Rambut tu berselerok. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu berhimpun untuk diadili dalam perbicaraan. Jadi dia tiupan tu ada suara, ada perintahnya dalam tiupan Israfil. Yang kali kedua tu. Dia seru, wahai tulang belulang. Tulang belulang kita lah. Yang telah hancur dan sendi-sendi yang telah putus. Semua dah putus kan. Dan tulang yang telah berkecai.
serta rambut yang berselerokan. Rambut ni tak hancur, tapi dia berselerok. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu berhimpun untuk diadili dalam perbicaraan. Sebab di dunia ni kita tak dapat pengadilan yang betul. Sebab yang bunuh kadang dituduh tak mengaku lepas. Yang tak buat kena. Itulah yang dia jadi saksi apa? Tangan, kaki, kulit, apa tu yang kita pergi ke mana-mana tu, tangan kata betul aku buat, kaki kata aku berjalan ke masjid tu, kulit pun boleh bercakap, kulit-kulit kita pun boleh bercakap. Lepas tu orang tanya, kenapa kulit bercakap, macam mana boleh bercakap? Allah kata, kulit tu kata Allah yang memberikan aku bercakap. Jadi tak heran lah benda-benda tu kan. Semua tu Tuhan boleh buat. Tu ayat apa ni? Surah Yasin. Dalam tik apa ni? Tu ada lah panjang. Tengok Wati kan. Ada saya hantar ke kelas kita ni lah. Grup kita ni. Dia hantar. Supaya kita. Kalau tanya dunia hidup. Masa hidup semua mati. Kemudian yang kita orang-orang ini dimatikan itu supaya tidak mengalami kalau yang kita tak sempat ni kita dapat pastikan. Tak rasa. Tak rasa kan? Sebab Allah tak nak bagi orang mukmin tengok, lihat keadaan kiamat itu. Kan kita ditiup oleh angin sepuai-sepuai. Terus mati. Lepas tu dia halau daripada Yaman tu, dia halau ke rasanya ke Syam. Mati. Jadi apabila nak berlaku je kiamat, Allah tak tangguhkan orang mukmin ni. Terus dia dimatikan melalui angin sepuai-sepuai itu. Terus kena angin tu terteliu mati. Tak nak, Allah tak nak bagi tengok keadaan huru-hara di dunia yang kita gambarkan. Macam langit, guntur, laut, menggelorok. Dah macam-macam tengok kan. Budak-budak tu siap. Lepas tu baru ni orang Amerika tu, anak saya kata, dia buat video, dia tuduh Hamas membunuh anak Israel. Buat cerita. Dia balik kita. Supaya orang yang itu tu tak yakin, percayalah dengan dia. Lepas tu digesa-gesa mengaku. Dia buat dipadamlah. Israel mangsa lah guna-guna. Mangsa. Dia yang mula Itulah. Okey. Faham kan? Nak cakapnya mula-mula tu dia tak percaya. Kan? Bila berlaku betul-betul, barulah dia rasa terkejut dengan keadaan benar berlaku benda tu. Apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah, apa yang diceritakan dalam Quran, benar. Barulah dia yakin, percaya. Tapi dia di akhirat dah. Selepas berlaku kiamat, tiupan pertama, nak tunggu tiupan kedua. Tu Marqadina tu macam dia heran. Heran. Tercengang-cengang lah. Kan? Okey, kita sambung hak kita baru ni. Ayat ni. Wa yusiruna ala anfusihim
walau kana bihim khusus. Ayat Quran tu. Sebenarnya ayat tu dia tuju pada orang Ansar dan Muhajirin. Jadi orang Ansar ni dia menolong orang-orang Muhajirin sampai dia berhajat pun dia tak ambil. Dan tak ada rasa dalam hati dia iri hati, dengki, tak ada semua. Apabila ada je nikmat, dia akan beri pada orang Muhajir. Walaupun dia lapar, kan? Nabi itulah dia sebenarnya kaya, tapi dia terus habiskan duit tu. Tak adalah kita kata buat baru ni dalam peti ais pun 3 bulan ada lagi. Kita kan dalam peti ais pun ada lagi makanan. Itulah Rancangan. siap-siap kan. Beli gulanya, berasnya, telurnya, apa semuanya berajak. Katanya. Sedangkan dia kalau datang orang itu ada sebiji dia tamal. Sebiji bukan banyak. Sebiji tamal tu bagi-bagi kan. Sikit cobek, agak sikit cobek. Macamlah anak-anak di Kamboja tu kan. Kalau kita beri coklat ke dia, kawan dia tak dapat, dia gigit. Lagi sikit. Bagi dia. Kita tengoklah keadaan dia. Budak kampung deh. Itulah. Jadi artinya ayat tu dia kata, dan mereka mengutamakan kawan. Kawan tu Muhajirin. Lebih dari diri sendiri, meskipun mereka sendiri menderita kelaparan. Dia tak ada makanan juga. Tapi apabila orang minta, dia bagi. Dan orang-orang Ansar ni sampai nak ceraikan isteri. Kalau dia ada isteri lebih macam 4 orang, dia kata, kalau kau nak aku ceraikan, yang mana kau pilih? Bagi pilih. Tapi kalau kita dah, Pak ni aku sayang ni. Kalau dia nak bantu, takutlah dia tak dapat, dia nak. Itulah zaman kita. Dan harta pun boleh mempersakai antara satu sama lain. Katakanlah kalau Ansar meninggal, maka kawan dia yang disaudarakan itu oleh Nabi boleh menerima pusaka. Ataupun Muhajirin meninggal, Ansar tu boleh menerima pusaka. Apa gitu Nabi buat supaya eratnya hubungan antara Ansar dengan Muhajirin. Tapi Ansar tu memang tolong 100%. Tak kira kepentingan dia. Biarkan. Walaupun dia sangat-sangat berhajat. Kan macam dalam cerita ni, mengenai kepala kambing. Dapat satu kepala kambing, dia pun terfikir, ada jiran aku sebelah tu berhajat. Beri pada orang tu. Orang tu pula fikir begitu juga. Beri. Akhirnya balik semula pada yang pertama. Macamlah minum air masa peperangan. Air kan dia nak air. Jadi orang pun ada sikit air ni bagi. Lepas tu dia ingat, saudara aku tu pun nak air juga. Dia beri pada orang tu. Dia tak minum lagi. Orang ni pun sama. Akhirnya semua orang tak sempat minum. Sebenarnya kalau minum tu mungkin boleh melegakan kesakitan luka tu.
boleh terpelihara daripada kematian. Tapi oleh kerana dia kepentingan orang lain lebih daripada diri sendiri, maka dia buat. Dan macam ada satu cerita ni, suami dia jumpa dengan satu orang peminta lah, minta sedekah. Itu dia kata dia dia lapar kan, 3 hari dah berpuasa. Sehinggalah hari keempat pun tak ada lagi makanan. So dia jumpa dengan orang ni, dia tak tanyalah orang ni, kamu ada makanan tak? Ataupun minta lah supaya dia pun bawa balik lah. Bila bawa balik ke rumah, tanya isteri dia, ada tak makanan? Ada, dia kata makanan untuk kita berdua. Maksudnya makanan tu cukup untuk 2 orang. Okey, suami dia kata tak apa. Kamu uruskan anak-anak ni biar dia tidur sebelum makan. Lepas tu kamu hidanglah makanan tu. Dan dia pergi tutup lampu. Dan tangan dia tu macam menggagal makanan tu. Seolah dia makan sama-sama. Padahal dia tak makan pun. Orang tu je makan. Orang tamu dia tu. Makanlah sampai kenyang. Sampai begitu keadaan. Dulu zaman Nabi kan. Macam mana tak ketakwaan dia tebal. Iman dia kukuh kan. Lalu kita ni penting diri sendiri dulu. Mana tadi? Dia kata apa? Waktu dah ke? Sedekah ni ada 10 tu. Sudah. Yang di dunia 5. Di dunia 5, di akhirat 5. Belum. Belum. Kambing je. Kepala kambing tu je. Kepala kambing tu lah. Kita tadi belum lagi. Yang mana 3, 5, 6? 359. 359. Okey. Ayat tu. Yuk siru tu. Itulah. Banyakkan begitu. Kadang-kadang dia hidangkan makanan, lepas tu dia tutup lampu. Supaya orang tamu tu tak nampak dia makan ke tak makan. Seolah-olahnya dia makan sama-sama tapi tak makan. Tutup lampu. Siapa begitu? Keimanan. Itulah. Tahu dia Anak tak jelas tu. tidur. Jadi dia berdua lah suami isteri tu. Dia boleh kawal lagi lah. Dengan tutup lampu, bantu tangan dia tu macam pergi ambil makanan. Sebenarnya dia tak ambil pun. Dia biarkan tetamu tu makan sampai kenyang. Roti dengan kuah aja, bukan ada daging apa. Kan? Macam Aisyah tu lah. Kan dia dapat 180,000 dirham. Jadi dia bagi habis. Lepas tu dia kata ke budak dia, hidangkan untuk berpuasa. Budak tu hidanglah roti dengan minyak zaitun. Minyak zaitun je.
Lepas tu dia kata, kenapa puan tak simpan 1 dirham nak beli daging? Kan? Jadi dia kesian pada Rasulullah dan Aisyah ni. Pentingkan orang tu terus 100%. Apa gitu. Tak simpan dah walaupun 1 dirham untuk beli makanan. Kalau kita bagi 2 dah. Bagi orang simpan sikit untuk esok, untuk orang datang minta sedekah. Tapi tak. Dia habiskan. Orang bagi bayar gaji. Tak tahu. Dia bagi. Mungkin bayar sikit-sikit aku. Adalah banyak sangat. Okey. Ayat bawah tu. Tadi dah kita terangkan dah ayat tu. Hamid al-Laqaf lafaz. Berkata, saya redha kepadamu 4 macam. Meskipun sahabat Nabi SAW dahulu berlainan dengan itu. Apa dia kata? Pertama, saya harap kamu perhatikan kekurangan-kekuranganmu dengan kewajipan-kewajipanmu sebagai sahabat dahulu, memperbanyakkan amal sunnah. Amal sunnah ni kebanyakan sunat-sunat dah. Yang kita kata makan dengan kanan, baca bismillah, mulai makanan yang depan. Itu sunnah tu. Jadi dia kata, kamu memperhatikan kekuranganmu. Artinya dalam diri dia ada kekurangan yang tidak melakukan sesuatu benda macam sunnah Nabi ke sebagainya lah. Orang ni. Ataupun kewajipan-kewajipan yang Allah beri pada dia. Macam katakanlah solat, puasa dan sebagainya, tapi dia tidak memenuhi kriteria yang betul-betul. Itu dia nasihat. Itu kan memperhatikan kekurangan-kekuranganmu. Maksudnya dalam dirimu tu ada kurang untuk melakukan kewajipan-kewajipan yang Allah tentukan pada kamu. Sebagaimana sahabat dahulu memperbanyakkan amal sunnah. Tapi orang dulu-dulu, sahabat-sahabat dulu banyak melakukan sunnah-sunnah Rasul. Artinya dia tak tinggal lah. Apa yang Rasulullah lakukan, terus dia ikut. Macamlah hadis-hadis tu. Dia ikutlah apa benda saranan-saranan hadis. Tapi dia tengok pada orang ni tak lakukan gitu, tu dia nasihat tu. Yang kedua, takutlah kamu kalau tidak diampunkan dosa-dosamu sebagai sahabat dahulu, takut kalau tidak diterima amal kebajikan. Kita kena berhati-hati, maksudnya kita ingat takut-takut dosa yang kita buat ni tidak diampun. Sedangkan kalau sahabat dahulu, sahabat zaman Rasulullah tu, dia takut tidak diterima amal kebajikan dia. Memang dia buat sunnah-sunnah semua buat, tapi dia takut amal-amal kebajikan yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, tinggalkan yang haram sebagaimana sahabat dahulu meninggalkan berlebih-lebihan dari yang halal.
Give me investigate give me false situation. Tinggal yang haram, Orang cakap kata dia want to give false situation. haram. Larangan minum arak, berjudi, zina, sebagainya tu, itu larangan Allah. Tinggalkan. Dia ni kena apa ni, sahabat ni kata Abu Laqaf Hamid Lafah. Tinggalkan yang haram, sebagaimana kalau sahabat dulu tinggalkan berlebih-lebihan dalam yang halal. Dia tak lakukan lebih daripada yang disuruh kalau yang halal. Maksudnya ikut ke syariat yang betul-betul. Yang keempat, utamakan belas kasihan kepada kawan-kawanmu sebagaimana sahabat dahulu juga belas kasihan kepada musuhnya. Dan Nabi kala masa tengok Fathu Mekah, patutnya dia boleh denda batu ataupun bunuh, balik bunuh, tapi tak. Dia kata kalau masuk rumah, masuk dalam Masjid Haram, masuk rumah Sufyan, selamat. Jadi tak ada orang Islam tu nak cari, nak bunuh, tak ada. Kalau dia berlindung tempat-tempat yang disarankan oleh Rasulullah tu, selamat tadi. Macam apa tu? Tak dengar kau. Muka surat 360. Yang akhir dah tu. Muka renggan akhir bahagian sedekah. Sedekah. Utama sedekah, keutamaan sedekah ni. Jadi Hamid Al-Lafaf ni dia nasihatkan pada seorang dengan 4 perkara. 4 benda. Pertama, saya harap kamu memperhatikan kekurangan-kekuranganmu. Artinya dalam menjalankan kewajipan. Jadi kita kena tengok diri kita sebagaimana sahabat-sahabat dahulu memperbanyakkan amal sunnah. Maksudnya kita ni hendaklah perhati kekurangan diri kita dalam menjalankan kewajipan, suruhan ataupun syariah yang ditentukan oleh Allah. Sebab kebanyakan kita buat sambil-sambil lewat. Kan? Sambil lewat, buat acuh tak acuh. Itu yang dia nasihat. Itu. Kemudian yang keduanya, takut kamu kalau tidak diampun dosa-dosa. Sebab tu kita kata rojak. Takut supaya dosa kita tak diampun. Rojak tu harap-harap bahawa Allah terima amalan kita. Mesti ada 2. Jadi dalam malam-malam kita fikir Tuhan terima tak amalan aku ni, ataupun rasa takut tak diterima amalan-amalan kita, ataupun kita tak diampun dosa-dosa. Jadi kita apabila ada di situ, kita akan hisap diri kita, muhasabah dirilah. Fikir kalau dulu kan aku banyak dosa, macam mana ni, Allah terima tak, Allah ampun ke tidak, Allah beri tak ganjaran pahala yang amal ibadat kita lakukan.
takut sia-sia kan. Memang kalau ada sikit riak ke dalam hati kita, itulah takut kita tu. Hmm. Itu kena baca Allahumma tahhir qulubana wa a'malana minal riyad wa alsinatana kadhib ayunana minal khianah innaka ta'lamu kha'inatul a'yun. Lalu jelas kan boleh. Ya Allah, ya Tuhan, tu jauhkanlah aku daripada sifat-sifat perasaan nifat ataupun sifat nifat, dan ya Allah, ya Tuhan, jauhkan aku daripada sifat riak dalam amal ibadat. Sebab dia macam datang tu, itulah kita tak boleh nak tepis tau. Dan kita minta supaya amalan-amalan kita tu diterima oleh Allah. Dan ketiganya dia kata tinggalkan yang haram. Justru tinggal langsung. Yang haram tu jangan ambil tu. Atau arak, berzina ataupun mengkhianati orang lain, jiran, tetangga. Kena fikir, kalau orang buat kat aku macam ni, macam mana rasa? Tak? Kita kena letak pada diri kita. Barulah kita rasa benar-benar dia itu benda haram. Sebagaimana dia kata sahabat-sahabat dahulu meninggalkan berlebih-lebihan dari yang halal. Dia tidaklah melakukan terlampau sangat. Macam katalah kalau solat tu, solat sunat lah maksudnya, solat sunat kita buat hari ni banyak 12 rakaat. Lepas tu esoknya tinggal, tak buat langsung. Tak boleh. Ialah sikit berkekalan. Istiqamah. Itu payah nak istiqamah. Allahumma rzuqni istiqamah. Imam Hafiz selalu sebut dalam doa dia, Allahumma rzuqni istiqamah. Allahumma rzuqni hikmah. Ilmu. Lepas tu jauhkan kita daripada azab neraka, azab mahsyar, azab kubur. Kita sebut dengan Melayu-Melayu je lah. Tak apa. Ada masalah. Kemudian utamakan belas kasih. Sifat belas kasih terhadap kawan-kawanmu sebagaimana sahabat dahulu belas kasih kepada musuh-musuhnya. Orang-orang dahulu, terutama kalau kita tengok Nabi Muhammad SAW, ayat apa tu? Ruhama ubainahum tarahum ruk'an sujadan. Ayat berapa tu? Surah Furqan ke apa? Ingat, atas sebelah ni. Muhammad, Nabi tu dia masuknya dengan orang kafir, dia tegas. Dengan orang Islam, ada sifat kasihan belas. Tidak dia tak lakukan dalam masa Fathu Mekah tu kan. Patutnya dibunuh semua. Surah tengok rahmat. Perkataan rahmat ubainahum tarahum ruk'an sujadan.
Lepas Syida. Ada. Yalah. Okey, surah. Habis dah surah. Sebab turun ayat tu yang saya cerita tadi. Sebab turun ayat ayub siruna. Ayub siruna ala sihim walau kana fihim khasasah tu kerana sahabat tu yang puasa 3 hari. Sebab tu turun ayat ni. Nanti kalau tu nantilah saya cari dalam uras. Kan ayat akhir dah. Tengah-tengah. Akhir. Dalam akhir ke syurga ke apa. Nanti saya balik cari. Ini tak ada. Apa khabar Tun? Tak buka tu. Baik, Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Kedua tu, dua-duaan tu. Dia dalam hadis 10 ni ada satu perkataan hadyi. Tak tahu apa benda. Saya pun coba nanti kita cari. Hadis ni. Hadyi. 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 Habis tu habis ni yang buku ni kita ambil hadis sikit. Sikit je. Adab dengan syiar-syiar agama. Adab kita dengan syiar ni tanda-tanda kebesaran agama kan. Syiar, untuk meninggikan syiar Islam. Jadi Anas bin Malik bahawa seorang lelaki datang bertanya kepadanya, adakah dahulunya kamu benci untuk menunaikan sa'i? Sa'i yang dilakukan oleh Siti Hajar itu di antara Safa dan Marwah. Beliau menjawab, ya, aku tak suka. Anas kata dia tak suka melakukan sa'i itu. Kerana itu dahulunya merupakan lambang jahiliah. Sa'i itu lambang jahiliah.
Sehinggalah turun ayat Inna safa wal marwata min sya'airillah. Ke surat 33. Tak puas sikit. Okay. Jadi ayat Quran tu Al-Baqarah 158. Al-Baqarah 158. Muka surat surat berapa Muka surat 24 Quran. Ayat Inna safa wal marwata min sya'airillah. Muka surat 24 ayat 158. Surah Al-Baqarah. Sehinggalah turun ayat tu barulah dia kata. Sebab apa dia tak suka? Anas tu tak suka. Sebab kita tengok pengertian dia dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Faman tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Kan kalau kita sa'i itu kita baca ni Inna safa ni. Masa berlari ke masa berjalan tu antara safa dengan marwah tu kita baca ni lah. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Faman tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah syiar-syiar ataupun tanda-tanda agama Allah. Barang siapa yang mengerjakan haji atau umrah, maka tiadalah berulang alik. Salah. Maka tiada salah berulang alik antara Safa Marwah tu. Maksudnya ada hukum dia, 3 ada hukum dia. Wajib, sunat, tatawwu'. Wajib tu bagi Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Kalau dalam umrah dan haji wajib melakukan sa'i. Tapi bagi orang lain dia boleh pilih. Nak buat boleh, tak buat tak. Itu tatawwu' dia panggil. Jadi barang siapa bersukarela pada kebanyakan membuat yang sunat, maka sungguhnya Allah membalasnya serta mengetahuinya. Syakirun alim. Jadi Safa dan Marwah ni 2 buah bukit yang letaknya bertentangan dengan kota Mekah. Maksudnya Kaabah itulah bertentangan dengan Kaabah. Kan? Lembahnya menjadi persengitan orang haji dan umrah yang berulang alik sebanyak 7 kali. Daripada Safa, Marwah sekali. Daripada Marwah ke Safa 2 kali. Jadi satu tu sekali-sekali. Dia bukan keliling lah. Daripada Safa pula ke Marwah 3. Daripada Marwah ke Safa 4. Lepas tu daripada Safa ke Marwah 5. Daripada Marwah ke Safa 6. Daripada Safa ke Marwah 7. Jadi berakhir di Marwah.
Tapi sekarang ni bukit-bukit tu tak nampak dah. Yang sofa tu kan makin licin. Kalau kita pergi tepi-tepi tu kadang nak jatuh. Berbukit. Dia dah buat bukit tu macam simen. Jadi kita tak boleh nak sangat rapat sangat dah. Maruah pun boleh je naik atas tu sikit kan. Pusing. Mari sini. Itu disunatkan berdoa. Jadi Allah jadikan kedua-duanya sebagai syiar agama ataupun tanda-tanda ketinggian agama Islam. Atau tempat orang menyerah bakti dan taqarrub ila Allah. Sebab di situ kita sunat berdoa. Kan minta lah apa kita nak minta. Menghadap ke Kaabah kita minta. Iaitu sebagai lambang taat setia seseorang tu pada Allah dan Rasul. Ayat ini menganjurkan kepada siapa yang mengerjakan haji dan umrah dengan berjalan atau berlari anak antara Safa dan Marwah sebelum ayat ini diturunkan kaum Ansar, mereka enggan mengerjakannya. Sebab apa? Sebab di Bukit Safa dan Marwah tu ada dua berhala. Yang laki nama apa? Jantan nama Asafa. Jantan tu letak di Bukit Safa. Yang jantan tu letak di Bukit Safa. Kemudian yang perempuan ni nama Nailah. Nailah terletak di Bukit Marwah. Jadi orang Ansar dia tak sukalah nak sa'i tu. Sebab ada patung tu. Berhala tu. Safa, jantan. Dia berdosa sebab ada berhala. Salah. Orang Islam Ansar enggan mengerjakan sa'i di tempat itu kerana tidak suka memuliakan tempat yang dimuliakan oleh orang kafir. Seolahnya macam kita berkongsi lah kan. Ulama bertelingkah pendapat tentang sa'i ni. Ada mengatakan ianya rukun haji dan umrah. Itu jadi wajib. Kalau tak sa'i, tak sama ada haji ke umrah, maka tak sah hajinya. Kesetakat nak bayar dam. Tapi ada satu lagi, maka hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan tidak sah. Yang lain kata sa'i dalam haji dan umrah tu bukan rukun. Dia bukan rukun. Tapi dia tatawwu'. Tatawwu' tu dikerjakan dengan sukarela. Boleh sa'i, boleh tak sa'i. Siapa yang tinggal sa'i itu sah hajinya dan umrahnya tapi kena bayar dam. Bayar dam. Dan golongan ketiga kata jika sa'i ditinggalkan tidak kena apa-apa. Tak ada kena bayar dam, tak ada apa-apalah. Itu ketiga, golongan ketiga. Jadi pertama wajib, yang kedua tatawwu' macam sunat lah. Yang ketiga ni tak ada apa-apa. Tapi bagi kita mazhab Syafi'i wajib. Kalau tak sa'i, tak sah haji kita atau umrah kita. Amal sunat yang paling utama. Tatawwu'. Itu wajib. Wajib tadi Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i dengan Maliki. Dia kata wajib sa'i. Dan wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ni surah lain. Tengok sebab ayat sini dia sebut bawah tu. Apalah kita ambil dulu ayat. Ayat surah Al-Hajj ayat 32. Muka surat 336. 336. Bawah tu ayatnya. Tapi tak apalah. Saya sekali ambil. Jadi ayat وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Demikianlah keadaannya sesiapa menghormati syiar ataupun tanda-tanda agama ni, maka perbuatan itu terbit daripada hati yang takut kepada Allah. Min taqwal qulub. Perkara yang disebut dahulu beberapa surahan supaya menjadikan berhala-berhala dan kotor-kotor menjauhi perkataan palsu, hendaklah dipatuhi, dilaksanakan dan jangan dicubaikan. Siapa menghormati syiar, yakni tanda-tanda kebesaran Allah tu, agamanya dan agamanya, maka perbuatan itu terbit daripada hati yang takut kepada Allah. Maksud sya'airullah tu ialah unta ataupun lembu, kambing yang dihadiahkan untuk korban di tanah suci, tanah haram tu, hendaklah dipilih daripada jenis besar-besar, gemuk, harga mahal-mahal, bukanlah yang kurus, murah harganya, dibeli selepas tawar-menawar. Maka siapa yang menyembelih binatang seperti itu, tanda-tanda hatinya takwa kepada Allah. Pilih binatang tadi, gemuk, harga mahal. Kita punya tawa-tawa ke apa ni, nak kecil, sikit-sikit, kecil-sikit. Nabi dia kata dia bawa binatang korban sebagai hadiah di tanah haram tu sebanyak 100 ekor unta. Unta ni seekor mahal kan? Berapa? Lon ni tak tahulah. 100, 300, 130, berapa tak tahulah. Berapa tapi mahal lah daripada binatang lembu, kerbau, sebab dia besar kan, paling besar. Di antara unta tadi ada 1 ekor yang dahulunya kepunyaan Abu Jahal, telinganya ditindih, indik, dicocok indik tu dengan anting-anting emas. Dan bahawasanya Sayyidina Umar membawa binatang korban seekor unta betina. Dia pun beli hak lain. Apa Sayyidina Umar ambil binatang lain, bawa kepada Rasulullah. Dan Rasulullah kata, aku nak belilah unta ni. Sayyidina Umar kata tak boleh. Aku juga nak korban. Menolak. Seraya berkata, bahkan saya akan korban sebagai hadiah. Jadi Sayyidina Umar tak bagi pada Rasulullah, tapi dia sendiri yang korban. Ni hadis. Turun ayat tadi. Dan sesungguhnya Safa dan Marwah itu merupakan bahagian daripada syiar Allah. Itu dia bawa ayat inna safa wal marwata min sya'airillah.
Lepas tu hadis Abu Hurairah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki menuntun untanya. Tuntun ni tarik ada. Tarik makan rumput. Masa saya kecil-kecil, umur dalam 8-10 tahun tu, saya bawa dalam lembu tu makan rumput di batas-batas. Sampai kenyang. Kadang-kadang hujan, buat payung. Jadi tarik lepas tu dimakanlah. Jangan bagi makan pokok padi sebelah. Padi sebelah. Kalau dia nak makan, tarik. Itulah saya dulu pernahlah buat kerja ni. Terkenal. Petang. Lepas pada semayang zuhur, tunggu antara asar. Zuhur dengan asar tu, bawa dalam lembu tu. Pergi cari makan. Sebab kadang-kadang pada padang rumput tu dah ditanam padi. Jadi tak adalah rumput sangat. Kena sabit rumput tu, sabit bawa balik ke dia. Itu kerja kampung-kampung lah. Teringat. Masa dulu. Saya seorang diri je. Tak ada adik-beradik. Adik abang tu dah besar dah. Dah kahwin apa semua. Jadi kita lah yang tu pun bukan dengan mak saya, mak lain. Jadi saya seorang je mak ni. Jadi saya paksa kadang-kadang buat kerja tu macam lelaki ke perempuan ke, bawa padi tu dengan basikal daripada tempat ladang tu, letak atas ni satu, diceloh galang basikal tu 1-2 lah. Tarik sampai tu. Mak ayah ni dia dah tua sangat lah kan. Jadi saya lah terpaksa tolong. Buat kerja-kerja tu. Teringat. Lepas tu saat ni menuntun untanya, maka baginda kata kepadanya, tunggangilah dia. Itu orang lelaki tu tunggang unta tu, jangan duk tarik saja. Lepas tu lelaki tu jawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah unta hadyi. Tak tahu pula saya hadyi. Apa dia? Ni dia bawa binatang je. Dia tak adalah nak suruh korban ke apa. Tapi hadyi tu. Ada dah jumpa. Hadyi. Apa dia? Hadyu apa? Hadiah, korban tu hadiah. Oh, unta ni nak buat korban hadiah lah. Hadyu ni. Oh, daripada hidayah. Hadyu dalam Quran tu, surah Al-Baqarah ada. So, korban masa haji lah. Termasuk dalam apa ni? Binatang korban. Dalam masa haji.
Yalah ada dalam Quran tu surah Al-Qur'an. Nanti kita tengok. Oh hadis. Dia kata apa benda? Ingat tak ingat. Sebab dia kata unta ni nak sembelih sebagai hadiah. Jadi tak boleh naik lah. Katanya Anas. Tak boleh tunggang. Baginda berkata, tungganglah ia. Wahai celakalah kamu. Maksudnya tak guna kan. Duk tarik je. Tak guna unta tu. Dia kena guna. Walaupun nak hadiah, unta tu gunalah dulu sebelumnya. Kan. Untuk kali kedua dan kali ketiga. Nabi kata ke dia. Kata korban. Lepas tu pula Sayyidina Umar ni dia meriayatkan bahawa beliau telah pergi kepada Hajar Aswad. Dia mencium dan berkata, sesungguhnya aku mengetahui bahawa engkau hanyalah seketul batu yang tidak memberikan sebarang mudarat ataupun manfaat. Seandainya bukan kerana aku nampak Rasulullah menciumnya, maka tidaklah aku menciumnya. Batu tu. Hajar Aswad tu. Dia pergi tempat Hajar Aswad. Sayyidina Umar kata, aku ni cium kamu ni bukanlah kamu memberi apa-apa mudarat kan. Tapi aku tengok Nabi cium, aku pun cium juga. Ikut sunnah. Tapi kalau sekarang ni tak boleh. Tak dapat. Saya pergi yang 2010 dengan anak bongsu tu, ajak nak pergilah kucuk Hajar Aswad tu. Lepas tu tak payahlah. Benda tu bahaya kan. Jolok-jolok jatuh situ mati. Kalau jatuh dipijak orang. Sebab orang tak nampak kita, tak perasan. Dah terpijak-pijak dah lah. Tak payah. Kadang daripada orang Indonesia kan, dia nak berapa? 300 ke berapa? 500 rasa-rasa. 300 saya rasa. Kalau 300 tak tahulah. Banyak juga lah. 500. Dia ni tak tarik. Macam dari mangsa sikit. Kalau kita tak ada apa kan, dia minta lama. Itulah. Tak dapat. Dia dah dekat dah penuh kan, keluar balik. Lepas tu dia minta juga upah. Itulah. Memang saya adalah dia tawar gitu. Tak boleh. Dia kata nanti jatuh ke apa situ. Tak sanggup. Sampai kita tengok orang tu naik atas kepala orang yang berdiri tu. Dia pijak kepala orang. Tapi dia nak pergi juga kan. Lepas dah dekat tu, tak dapat-dapat pun. Tolak. Suami dia perempuan, isteri dia disebabkan atas ada ramai. Tebing tu. Tebing tu, ini dia tentu. Daripada tepi tu kan. Tepi ni. Dia pergi. Memanglah. Tak muak pun tapak kaki rasanya. Kecil.
Saya ni dah orang Saya dapat masa dulu lah. Haji. Haji. Masa dulu tak ada orang yang pergi umrah selepas haji kan. Kalau berbetulan kita dapat masa tu, alhamdulillah. Boleh lah. Jadi sama sekali lah disebut aku. Jadi dapat lah. Dua second. Tak kira lah kan. Tak pernah tahu nak macam tu. Memang dapat. Kira kita. Sebelum PKP. Masa masa dulu kan dia tak ambil orang umrah selepas haji tu. Itulah saya dapat yang tu. Alhamdulillah. Jadi, nak orang bawa balik kan. Pun tak Sopan maruah pun. Siapa mesti ada. Pertama kali dia beratur, macam dah beratur. Kalau dia buat beratur memang boleh sangat. Tapi dia tak bagi. Kan dia tak bagi langsung. Itu yang orang naik atas kepala. Macam-macam. Ya. Lepas tu tak ada dah. Itulah. Itu ataupun anak saya pergi yang masa umrah tak tahu bila. Tapi dia dapatlah. Dia bawa anak-anak dia. Betulan anak-anak dia tu dapat. Dia pun dapat. Alah. Saya 2-3 kali pun tak dapat. Tak apalah. Daripada bahaya. Kerja-kerja. Takut sangat-sangat. Kan? Bahaya. Okey, nanti kita sambung semula lah hadis ni. Sikit kita ambil hadis ya. Okey. Habis. Selepas minta izin Boleh. Datuk telefon dah. Itu tu. Wati tu. dah. Besok. Besok. Tahu dah. Tang tu. Mana dah dok. Okey, tak apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا لنا من أزواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين.
Allahumma mansur asakir wahidin. Allahumma ila yaumiddin. Allahumma ahlikil kafar al-munafiqin alladzina yakadzibuna rasulaka wa yuqatiluna awliyaak wa yasudduna an-nasa an sabilik. Allahumma adilla kufra wal kafirin. Allahumma adilla syirka al-musyrikin. Allahumma adilla nifaq al-munafiqin. Allahumma ahlikil yahuda wal nasara wa man ma'ahum wa man nasarahum. Allahumma ahsihim adada wa qatulhum balada wa la tuqim minhum ahada. Ya Allah, ya Allah, hinalah kekufuran dan orang-orang kafir. Ya Allah, hinakanlah syirik dan orang-orang musyrikin. Ya Allah, hinakanlah nifak dan orang-orang munafik. Ya Allah, hinakanlah Yahudi dan kaum Kristian serta orang yang beragama dan menuduh mereka. Ya Allah, hitunglah mereka itu satu persatu. Bunuhlah mereka dan jangan biarkan mereka kekal walaupun sampai. Allahumma inna naj'al fi nufuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jama'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim qalban min kilabika ya Qahar ya Jabbar ya Muntaqim. Ya Allah, ya Mujirat Sahab wa ya Mujirat ya Hazmat Ahzab. ihzimhum ansurna alaihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya kami jadikanlah, serahkanlah kepadamu ya padang-padang leher musuh kami, dan kami hidup denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, cerai-beraikanlah himpunan mereka, pisahkanlah persatuan mereka, selerakkanlah kalimah-kalimah mereka, gegarkan pendirian mereka, kalahkan mereka dengan anjing-anjing kami. Ya wahai Tuhan yang perkasa, wahai Tuhan yang maha gagah, wahai Tuhan yang maha cepat tindak balas. Ya Allah, ya Allah. Wahai Tuhan yang menurunkan kitab dan yang menggerakkan awan dan yang mengalahkan tentera azab. Kalahkanlah mereka dan berilah kemenangan kepada kami, terutamanya Palestin, orang-orang Palestin di Gaza. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Okey, itulah mungkin ada salah silap, minta maaf ya. Sama-sama Ustazah. Terima kasih banyak. Okay. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan di Country High. InsyaAllah. Okey Ustazah. Okey. Batuk sesemua sikit Ustazah. Ya, Datuk nak cakap ke. Kejap. Duha.
Mah. Betul lah. Kalau tu nak sampai mana apa gaji kau? Datuk nak bagi tahu pasal tu untuk yang pendidikan sihat minggu depan tu. Oh. Okay lah, dah putus. Okay, Assalamualaikum semua. Oh, okey. Waalaikumsalam. Tak ada pun.